A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student, cikgu yang berada di atas talian. Assalamualaikum Ayuni. Respon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Nabisha? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan ulang kaji kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas pagi ni, hari Selasa 24 November 2020. Jam menunjukkan 9.38 pagi. Cuaca mendung hari ni, okey, tetapi alhamdulillah, okey, walaupun mendung kita dapat teruskan aktiviti hidup kita seharian. Okey, insya-Allah. Baiklah. Okey, berada di atas talian 3 orang termasuk cikgu, 2 orang students dan termasuk cikgu 3 orang lah. Okey, baik. Tanpa membuang masa, hari ini insya-Allah kita akan ulang kaji. Kita akan ulang kaji soalan dan jawapan bagi modul STAR Sejarah Kertas 2 Set 4 yang cikgu tinggalkan di pos pengawal sekolah. Jadi, cikgu harap semua pelajar dapat mengambil modul tersebut. Okey. Alright, cikgu tengok tadi dalam bulletin kita, bulletin telegram sekolah. Di situ cikgu ada kongsikan counting down SPM. So lagi 89 hari. Okey, lagi 89 hari okey nak SPM. Okey, jadi pelajar-pelajar perlulah ulang kaji dan belajar Alright, baiklah. Dah siap dah Ayu ni bahagian A? Kertas 2 modul STAR? Dah siap dah. Alhamdulillah. Nabisha dah siap ke belum? Dah. Belum cikgu. Belum. Bahagian A, satu pun tak siap lagi ke? Dah ambil belum modul Nabisha? Yang mana? Modul STAR di pos-pos pengawal, ambil ke tidak? Dah ambil ke belum? Yang set 4 tu Ya, saya. Oh, tak lagi. Tak ambil, belum buat lagi ke atau belum ambil modul? Baru buat sikit cikgu. Okey, tak apa. Kita akan hari ini kita akan bincang bahagian A. Ain, Assalamualaikum Ain. Ain Rabiatul Adawiyah, Assalamualaikum. Respon. Ain tak nak respon, tak apalah. Dia mungkin nak respon secara chat atau mesej. Okey, tak apa. Baik, rujuk modul STAR, cikgu kongsikan modul STAR masing-masing dan dalam masa yang sama cikgu kongsikan modul STAR tersebut soalan nombor 1 di paparan skrin masing-masing Kita lihat, kita akan bincang jawapannya Sekejap Okey. Alright. Okey, respon. Siapa-siapa nampak tak soalan yang cikgu kongsikan di paparan anda? Nampak ke tidak? Nampak. Alhamdulillah. Alright. Baik. Inilah modul STAR Set 4 yang cikgu tinggalkan di pos pengawal sekolah untuk awak ambil dan buat. Okey. Siapkan semua soalan. Walaupun bahagian B tu arahannya jawab 3 soalan. Tetapi untuk ulang kaji, cikgu nak awak jawab semua. Dan nanti dalam peperiksaan barulah awak bahagian B.
Okey, jadi hari ini selama 1 jam sampai kita akan cuba cover bagi bahagian A, soalan bahagian A 5 IR kelas semalam 1 jam tu baru dapat soalan nombor 1. Nombor 1 baru settle. Tak apa. Alright, baik. Okey, tengok soalan Okey. Jadi dalam kertas soalan tersebut ada rajah. Soalan 1 tu ada rajah. Okey, segitiga macam ni yang menunjukkan susun lapis, bukan susun lapis, menunjukkan kedudukan golongan pemerintah dan kedudukan golongan diperintah yang ditunjukkan dalam segitiga. Okay. Jadi cikgu nak tanya kepada anda, soalan ni tingkatan apa? Tingkatan 4 atau tingkatan 5? Senang je tu, tingkatan 4 atau 5? Cuba jawab. Tingkatan 4. 4. Tingkatan 4, bagus. Okey, bab apa? Bab apa ni? Tamadun awal Asia Tenggara. Yes, bab 3. bab 3 tingkatan 4, bagus. Okey. Alright. Jadi cikgu nak ingatkan untuk sekian kalinya, dah berapa kali cikgu ingatkan, sebelum kita jawab soalan, kita perlu kaji segala maklumat dalam soalan. Jadi inilah dia maklumat dalam soalan. Okey. Okey, kejap Right. Cuba kita tengok kejap. Okey. Okey, ini ada. Rajah berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan tamadun awal Asia Tenggara. Okey, jadi kita tengok pengaruh Hindu-Buddha. Okey. Kemudian pemerintahan dalam sistem pemerintahan tamadun awal Asia Tenggara. Jadi kita kena faham soalan ni tentang pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan tamadun awal Asia Tenggara. Maksudnya konteks jawapan anda mesti dah dalam sistem pemerintahan dan mesti ada kaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha. Kalau awak letak jawapannya tentang agama Islam, sudah tentulah salah. Okey, baik. Kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan raja tersebut, apakah bidang kuasa raja? Baik, untuk ceraian pertama, cikgu nak Ayuni snap gambar, snap jawapan awak Ayuni, snap, crop elok-elok, cikgu nak ceraian A saja, hantar ke Telegram. Dan kita bincang sama-sama. Okey, boleh Ayuni? Boleh Okey, snap gambar, image bagi jawapan ceraian pertama. Ceraian pertama Satu A tu satu A saja. Jawapan awak lah Lepas tu hantar ke Telegram dalam grup atau PM cikgu pun boleh. Okey, kita tunggu. Dan kita bincang sama-sama jawapannya. Boleh? Boleh? Okey. Sekejap. Tunggu ambil masa sendiri. Okey, terima kasih Ayuni. Cikgu nampak awak punya jawapan. Okey, baiklah. Sekejap Cikgu akan snapshot jawapan tu pula. Okey, cikgu nampak dah jawapannya. Apakah bidang kuasa raja? Ayuni tulis meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara. Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan. Alright. Baik. Kita tengok adakah jawapan tu betul ataupun tidak. Okey, sekejap Cikgu nak screenshot sekejap. Cikgu akan screenshot jawapan Ayuni. Okey Baik, sekejap.
Jom tengok jawapan Ayuni sama-sama. Okey, okey, nampak tak? Semua? Nampak respon? Nampak. Kenapa saya tak nampak? Hitam je. Hitam? Hai, awak biar betul. Ada muka cikgu je. Hai. Nabi Syah nampak tak? Nampak? Nampak kan? Hmm. Kenapa awak tak nampak pula? Tak ada kongsi kan? Ain, nampak tak? Ain, Daftar. nampak hitam ke nampak soalan? Boleh kongsikan. Ain, Sudah live cikgu? Dilang. bilang Dah keluar. Nabi Syah, macam mana? Macam mana nampak? Saya nampak. Saya tak Kan? nampak. Seram. Pula dah. Naik Nabi- slow kot Ayuni. Mungkin lah. Sebab Nabi Syah boleh nampak kan? Nampak tak? Okey, cikgu tanya Nabi Syah. Nampak. Nampak tak? Seram Alright. itu. Tegang kan? Okey, baik. Ayuni tak nampak lagi? Tak cikgu. Allahu Akbar. Nak macam mana Tak apalah, saya try tutup kejap lepas tu saya masuk balik. Mana tu nampak. Okey, cikgu tunggu kejap awak. Boleh? Okey. Okey, awak left, lepas tu rejoin balik Okey. Okey, kita tunggu Ayuni sekejap. Okey, biasalah Okey, sebab kalau kita nak ulang kaji, modul start ni kita kena buat Google Meet. Kita tak boleh guna rakaman audio dalam Telegram sebab awak tak nampak bagaimana jawapan awak itu ditanda. Okey. Okey, kita tunggu Ayuni sebentar. Okey, Ayuni boleh left, lepas tu masuk balik. Sambil-sambil tu kita tengok, ada 2 orang, Ayuni dah keluar. Okey, Ayuni dah masuk balik. Baik, Ayuni nampak tak? Nampak tak? Ayuni? Tak nampak juga lah. Apa berlaku? Ain Rabiatul, nampak tak apa yang cikgu kongsikan di paparan? Saya tak tahu. Nampak. Ain nampak kan? Okey. Tak apalah. Saya rasa langit saya slow kot. Okey, tak apa Ayuni awak dengar je. Nanti cikgu rakam benda ni. Kan? Rakaman ni nanti dah siap cikgu download. Nanti awak tengok balik rakaman ni dalam Telegram. Okey. Okey, baiklah. Sama-sama kita lihat jawapan Ayuni. Lepas ni orang lain pula akan kongsi jawapan seterusnya. Okey, baik. Apakah bidang kuasa raja? Okey, cikgu tandakan di sini. Ayuni tulis meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara. Baik. Okey. Jadi meliputi pentadbiran betul, hubungan luar juga betul, dan ketenteraan juga betul. Khazanah negara juga betul. Okey. Kemudian perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan juga betul. Perintah raja. Perintah. Fakta 5. Baik, 2 markah. Ayuni dapat maksimum 2 markah. Okey, Nabi Syah nampak tak Nabi Syah? Jelas? Ain nampak Inilah jawapannya seperti dalam buku teks Tahniah Ayuni, awak dapat markah penuh bagi ceraian A. Baik, cikgu tunjukkan lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey, dapat tak tu? Okey. Yang salah tolong buat pembetulan, kalau tak cukup tolong tambah jawapan dia. Memang ada dalam buku teks dan juga nota formulasi cikgu. Jadi itulah bidang kuasa raja. Okey, dalam tamadun ataupun kerajaan awal di Asia Tenggara. Baik, dalam buku teks lokasi jawapannya pada muka surat. Kita tengok buku teks tingkatan 4. Okey. Di sini muka surat 85. Boleh catatlah di ujung soalan tersebut. Okey, rujukan muka suratnya muka surat 85. Jadi ini dia. Okey. Raja berkuasa mutlak dalam semua pemerintahan. Ni jawapan dia.
Kemudian hubungan luar tanah negara. Okey, perintah raja, kemudian perintah raja menjadi undang-undang. Okey, nampak? Okey. Baik, inilah dia bidang kuasa raja dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Okey, jelas Ada apa-apa soalan atau tak faham ceraian pertama? Okey. Okay. Alright, kalau macam tu kita teruskan dengan ceraian kedua. Baik, ceraian kedua cikgu nak lihat jawapan daripada Ain Rabiatul. Boleh tak Ain awak kongsikan snap gambar jawapan anda, crop elok-elok, hantar dalam Telegram. Cikgu tunggu. Okey? Okey, Ain, silakan Ain. Cikgu tunggu ni. Kita tunggu jawapan Ain Hantar dalam grup boleh, hantar PM, personal message pun boleh. Alright, sekejap. Siapa yang masuk? Yuni je. Baik, Yuni je ni siapa? Ya, cikgu. Saya tengah masuk pakai akaun lain. Oh, patutlah. Okey. Okey, baik. Cikgu dapat dah jawapan daripada Ain. Mari kita lihat sama-sama. Okey, jawapan Ain ni. Alright, cikgu besarkan. Okey, baik. Nampak Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? Okey, kita lihat jawapan Ain. Baik, keadaan tersebut berlaku kerana, cikgu buka kurungan, kerana raja dianggap sebagai bayangan Tuhan. Cikgu tutup kurungan di sini. Bayangan Tuhan, cikgu bagi fakta pertama. 1 markah. Dan raja dipercayai memiliki kesaktian atau unsur magis pun boleh. Fakta 2. Okey. Tak ada lagi jawapan. 2 sahaja. Okey. Dapat markah cukup-cukup 2. Tahniah Ain. Okey. Good job. Alright. Okey. Baik. Mari kita lihat lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey. Tanda. Okey. Yang lain boleh tanda jawapan anda. Okey, kalau tak ada jawapan seperti ini, tak ada dalam seperti yang cikgu tunjukkan di paparan, okey, kita tengok buku teks, okey, lokasi jawapannya dalam buku teks. Ni dia, perenggan yang ketiga, okey, dalam muka surat 85, perenggan yang ketiga di sini Okey, rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil. Timbul ketakutan ini timbul kerana dia start kat sini. Okey, raja merupakan bayangan Tuhan. Okey, 1 markah. Lahirlah konsep dewa raja. 2 markah. Okey, kemudian memiliki kesaktian. Okey. 3 markah. Lahirlah unsur mitos dan legenda. Okey, 4 markah. Okey, setakat ni jelas. Setakat ni jelas, students. Okey tak? Okey. Okey, buat pembetulan, tanda sendiri. Ayu ni dapat berapa dah semua Ayu ni? Setakat ni. A dan Setakat ni betul semua. betul semua. Ain macam mana? Betul semua ke? Ain, Rabiatul, betul semua ke? Ain tak jawab. Okey, pemalu agaknya Ain ni. Okey, tak apa. Alright, mari kita sama-sama lihat soalan seterusnya, ceraian ketiga. Okey, baik. Bagaimanakah kedaulatan raja dikukuhkan? Kembali semula kepada Ayuni. Okey, Ayuni, share jawapan awak dalam Telegram. Ayuni, terus silakan. Cikgu tunggu dalam Telegram
Okey, kejap. Alright. Apa, Dik? Okay, kita tunggu jawapan Ayuni sebentar. Okey, dapat dah. Baik. Mari kita tengok jawapan Ayuni. Kita tengok sama-sama. Alright. Berapa markah kita lihat? Rasanya 2. Okey. 2 Baik, jom. Cukup besar kan? Nampak? Alright. Bagaimanakah kedaulatan raja dikukuhkan? Baik. Cikgu akan tanda, cikgu buka kurungan di sini. Adat istiadat pertabalan raja dipimpin oleh golongan Brahmin. Baik, adat istiadat fakta pertama. Pertabalan raja contoh pertama. Contoh bagi fakta pertama. Okey. Kemudian dipimpin oleh golongan Brahmin. Dipimpin oleh golongan Brahmin. Okey. Sorry. Cikgu ulang balik. Yang contoh ni bukan contoh fakta kedua sebenarnya. Fakta kedua dipimpin oleh golongan Brahmin. Fakta ketiga. Cuma cikgu nak tegur jawapan Ayuni ni, jawapannya terlalu ringkas. Cikgu tidak galakkan, tidak syorkan bentuk jawapan seperti ini. Patutnya guna ayat yang lengkap. Okey, contoh. Kedaulatan raja dikukuhkan dengan mewujudkan adat istiadat raja. Titik. Sebagai contoh, upacara pertabalan. Titik. Okay. Upacara pertabalan tersebut dipimpin oleh golongan Brahmin. So, 2 markah kan jawapan dia. So, Ayuni dapat maksimum 2 markah. Tahniah. Tahniah. Baik. Kita lihat lokasi jawapannya dalam buku teks. Okay. Dalam muka surat yang sama. Masih muka surat yang sama di sini. Okey, perenggan yang 1, 2, 3, 4. Perenggan keempat. Okey. Baik. Adat istiadat. Okey. Pertabalan rajas. Okey. Dipimpin oleh golongan Brahmin. Tanpa mengira sama ada raja itu menganut agama Hindu dan Buddha. Dia akan dipimpin oleh golongan Brahmin. Okay, untuk tujuannya untuk membezakan, okay, untuk membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. Inilah jawapannya, students. Okay, bagaimana setakat ini Ayuni, Ain Rabiatul, Nabisha okey tak Nabisha? Okey. Okey, Nabisha tulis apa yang patut tahu. Okey. Alright, kalau tak sempat, lihat semula rakaman pengajaran. Terus belajar dan terus belajar, okey? Jangan ketinggalan. Ini sangat-sangat kritikal waktu ni. Alright, baik. Okey, sekarang ni kita kembali kepada Ayuni. Ayuni pula. Ain lah, sebab ada 3 orang je student dalam Google Meet ni, kan? Jadi yang siapnya 2 orang, tak apalah. Okey, cuba kita lihat jawapan, kita lihat soalan seterusnya dulu. Okey, apa soalan ni? Baik, soalan D. D ni soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik. Okey, ingat soalan kebat tidak semestinya sukar. Okey, ada juga soalan kebat senang dan boleh dijawab hampir semua murid. Baik. Apakah hubung kait golongan pemerintah dengan golongan diperintah? Hubung kait. Okey.
Awak kena fahamkan soalan hubung kait golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Sebagai contoh, hubung kait apakah hubung kait anda dengan sekolah? Dan contoh, tayar sekolah, hubung kait anda dengan guru. Nampak tak? Apa hubung kait dia? Guru tu tenaga pengajar. Guru ni mengajar sejarah kelas saya. Okay, guru ni mengajar matematik sekolah saya. Nampak hubung kait. Okay, hubungan anda dengan guru tersebut. Baik, sekarang ni dalam konteks soalan ni, apakah hubung kait golongan pemerintah dengan golongan diperintah? Cikgu nak dengar jawapan daripada Ayuni. Cuba Ayuni dengar jawapan. Awak beritahu secara lisan saja. Cuba. Nak jawapan apa? Jawapan D ni. D. Secara lisan. Kerana mereka memerlukan satu sama lain untuk melakukan pekerjaan atau menjana ekonomi tempatan hasil daripada pekerjaan. Contohnya, raja memerintah golongan rakyat untuk melakukan aktiviti pekerjaan untuk ekonomi negara kerana raja dianggap kuasa mutlak dan tidak boleh didahaka. Oh, panjang tu. Okey, cikgu tak sempat nak tengok yang mana satu betul, yang mana satu salah. Tak apa. Okey, Ayuni. Awak, Ayuni, Ain. Okey, sama-sama screenshot jawapan, hantar dalam Telegram. Dua-dua orang. Aku semak satu-satu. Boleh? Boleh? Okey, buat sekarang. Okey, offkan mikrofon. Ayuni, Ain, screenshot jawapan ceraian terakhir tersebut, hantar dalam Telegram sebab jadi jawapan ni panjang-panjang. Yelah, soalan pun 4 markah kan. Jadi jawapan awak kemungkinan panjang. Okay, jadi kalau cikgu dengar awak beritahu jawapan secara lisan, memang sukarlah nak tanda. Lebih baik, okay, Ayuni dengan Ain tolong hantar. Okay, tolong hantar kepada cikgu dalam bentuk Telegram. Cikgu akan screenshot, okay, dan kongsikan bersama anda. Okay, tengok. Ain, awak tak jawab pula. Okay, tak apalah. Okay, Ayuni lah. Kita tunggu Ayuni Tak apa Ain, tengok jawapan Ayuni macam mana. Okay, tunggu sekejap Baik, Ayuni sudah dapat jawapannya. Alright, baik. Bagus. Okay, cikgu besarkan. Okay, inilah dia jawapan Ayuni. Okay, baik. Walaupun Ayuni tak nampak, tapi Ayuni dengar dulu Yang lain nampak. Apakah hubung kait golongan pemerintah dengan golongan diperintah? Berikan penjelasan berdasarkan pengetahuan sejarah dan anda. Baik. Okay, Ayuni, cikgu tegur. Kalau boleh ni kepala ayat awak lengkapkan lagi. Contoh, hubung kait tersebut ialah hubung kait golongan pemerintah dengan golongan diperintah ialah okey. Baik, kerana mereka memerlukan antara satu sama lain. Okey. Baik, memerlukan antara satu lain. Kerana mereka memerlukan satu sama lain. Antara ni tertinggal. Antara. Okey, memerlukan fakta sejarah yang pertama. Untuk melakukan pekerjaan untuk menjana ekonomi tempatan daripada hasil daripada pekerjaan. Tak payah ni sepatutnya dah ni. Okey. Sebab dah jelas maksud dia. Ni tak payah dah. Okey. So sampai sini awak boleh titik dah. Untuk melakukan pekerjaan untuk menjana ekonomi tempatan. Okey. Dia ada sedikit kurang sesuai ayat ni. Sepatutnya melakukan pekerjaan ni betul. Fakta 2. Betul. Tak ada masalah ni. Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Kita baca sampai habis dulu. Okey, ni betul ni. Okey. Contohnya raja memerintah golongan rakyat untuk melakukan aktiviti pekerjaan untuk ekonomi negara. Kerana raja dianggap kuasa mutlak dan tidak boleh diderhaka. Baik. Contohnya raja memerintah golongan rakyat. Okey, betul. Untuk melakukan aktiviti pekerjaan. Dia nampak pelik di sini. Okey.
okey, memerintah golongan rakyat. Fakta ketiga, betul di sini. Untuk melakukan aktiviti pekerjaan ulang balik, okey, ulang balik dah disebutkan di sini, kerana raja dianggap berkuasa mutlak dan tidak boleh diderhaka. Raja dianggap berkuasa mutlak, tidak boleh diderhaka. Okey, yang ini adalah fakta yang keempat. Dapat 4 markah ni Ayu ni. Okey. Ayu ni dapat 4 markah. Tetapi jawapan Ayu ni tidak matang. Dapat 4 markah. Tetapi jawapannya tidak matang. Dengar tak Ayu ni apa yang cikgu cakap ni? Dengar cikgu? Okey. Walaupun awak tak boleh lihat, gelap kan? Tapi cikgu dah baca jawapan awak ni. Jawapan awak ada markah tetapi tidak matang. Susunan struktur awak tu berterabur. Struktur ayat, struktur jawapannya. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dengan baik dan matang? Okey, cikgu bagi contoh. Lihat sama-sama Okey, untuk soalan nombor 4 semua dia tengok betul-betul macam mana jawapan yang baik. Okey, baik cikgu buka semula soalan. Ini soalan kan? Okey, cikgu snapshot ataupun screenshot soalan tersebut. Okey. Ini dia. Okey, cikgu besarkan sikit lagi. Oh, besar sangatlah pula. Tu dia. Senang cikgu nak tulis. Baik, cikgu ambil idea jawapan daripada Ayu ni tadi. Dia macam ni. Okey. Buat hubung kait. Hubung kait, guna lengkap. Guna ayat lengkap. Hubung kait golongan diperintah dengan golongan diperintah ialah, kita ambil jawapan Ayu ni tadi, ialah mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, tulis kat sini. Antara satu sama lain. Okey. Nampak? Baik. Okey. Lepas tu kita terus huraikan dia. Okey. Raja berperanan memberikan perlindungan politik kepada rakyat. Cuba tengok. Kan ayat dia cantik, nampaklah matang. Okay. Tak rugi tulis jawapan sejarah mengikut peraturan bahasa Melayu. Tak rugi, malah dia akan menunjukkan kematangan. Okay. Baik. Sambung, raja berperanan memberikan perlindungan politik pada rakyat. Okay. Sebab, titik sebagai balasan. Sebagai balasan rakyat perlu taat dan setia kepada raja. Okey, nampak? Raja dah beri perlindungan politik kepada rakyat. Sebagai balasan, rakyat perlu taat setia kepada raja. So, dekat sini pula, tulis lagi. Taat setia ini, dapat ditunjukkan dengan
dengan berkhidmat kepada raja. Macam yang ni cakap tadilah. Dalam, bagi contoh. Dalam bidang ekonomi. Okay. Seperti, dia sebenarnya bukan bidang ekonomi saja. Okey, kita padang. Dia bukan bidang ekonomi saja, pelbagai bidang saja. Tapi nak bagi contoh bidang ekonomi pun boleh. Okey, katakan dalam bidang ekonomi contoh dalam bidang ekonomi seperti menjadi buruh atau kerahan tenaga. Okey, cikgu padam sini bagi lagi matang padam bidang ekonomi ni. Okey. Okey. Tak payahlah padam. Kita potong je. Okey. Okey, kita potong saja. Kalau awak confident, okey, salah, potong je. Okey, kita potong sini. Serta menjadi tentera. Okey, baik. Inilah jawapan dia. Okey. Bolehlah screenshot jawapan ni. Okey. Ain boleh screenshot lah. Baik, cikgu baca balik jawapan dia. Hubung kait golongan diperintah dengan golongan diperintah ialah mereka saling memerlukan. Okey. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, cikgu bagi markah di sini. Saling memerlukan. Fakta pertama. Antara satu sama lain. Okey. Raja berperanan memberikan perlindungan politik. Perlindungan. Fakta 2. Kepada rakyat. Sebagai balasan, rakyat perlu taat dan setia kepada raja. Tutup kurungan. Taat. Fakta ketiga. Taat setia ini dapat ditunjukkan dengan berkhidmat kepada raja. Okey, berkhidmat. Fakta yang keempat. Seperti menjadi buruh, contoh yang keempat. Okey, atau kerahan tenaga serta menjadi tentera. Semua sekali ada 5. So markah maksimum ialah 4 markah. Faham? Students? Faham? Faham. Faham. Faham okey, baik. Selesai soalan yang pertama. Okey, selesai soalan yang pertama. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bergerak ke soalan kedua, ada tak sebarang soalan untuk soalan pertama? Kemusykilan, tak faham dalam soalan pertama, boleh nyatakan. Okey. Tak ada. Saya faham semuanya. Alhamdulillah kalau faham. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Okey, buka helaian seterusnya. Okey, baik. Soalan kedua. Nabisha. Tingkatan 4 atau tingkatan 5 Nabisha? 4. Bagus. Okey. Ain. Bab apa Ain? Bab apa Ain? Jap. Okey, tak apa. Bab apa? Okey. Awak kena tahu bab apa. Sebab nak jawabkan soalan. Bab. Silakan, tak apa. Bab 4. Okey, bab 4 betul. Tahniah. Alright. Baik.
Cikgu nak jawapan daripada Ain, jawapan untuk ceraian atau screenshot hantar dalam Telegram. Okey, cuba Ain, kita tunggu jawapan daripada Ain pula. Okey. Okey, kita tengok dia punya buku teksnya. Empat. Rasanya dah siap dah tu. Alright. Okey, kita lihat jawapan. Okey, ini adalah jawapan Ain. Alhamdulillah. Okey, cikgu screenshot jawapan Ain. Alright, tu dia. Okey, lihat sama-sama di paparan anda. Okey. Alright. Okey, penyebaran Islam di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW telah mengundang pelbagai reaksi masyarakat Arab, iaitu yang menerima dan menentang Islam. Okey, soalan dia, ramai penganut Islam terdiri daripada golongan hamba. Mengapakah mereka menganut Islam? Okey, ni jawapan pada Ain. Okey, cikgu semak. Okey, mereka menganut Islam kerana Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia. Betul. Fakta yang pertama. Namun begitu Ain, awak tak dapat 2 markah. Baru 1 saja. Dia ada 1 lagi. Okey. Dia ada 1 lagi. Okey, apa jawapan dia? Ayuni, apa jawapan awak Ayuni? Baca sekejap. Tak, saya pasal macam Ain juga. 1 je saya dapat. Dia ada 2. Okey. Dalam Satu. tak apa. Tak apa Dalam buku teks ada 2. Dalam nota formulasi juga ada 2. Baik, cikgu tunjukkan lokasi jawapannya dalam buku teks. Okey. Baik, lihat buku teks anda. Okey. Baik. Dalam topik-topik terakhir bab 4. Dia topik-topik terakhir bab 4 di sini. Muka surat 111. Okey. 111 topik penentangan topik ni. Muka surat 110. Boleh tuliskan muka suratnya pada soalan tu Muka surat 110. Okay, topik reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Baik, kita tengok jawapan dia. Okey. Baik. Kebanyakan, tengok perenggan kedua ni. Kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal ini terdiri daripada golongan bawahan seperti hamba. Mereka memeluk Islam kerana tertarik. Jawapan tertarik kepada ajaran Islam ni awak tak ada. Sebab dapat 1 markah. Yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Baru okey, ni 1 markah. Okey, ni 1 markah. Yang ni lagi 1 markah. Layanan yang sama kepada semua manusia. So, jawapannya memang ada 2 dalam buku teks. Okey. Jadi, jawapan Ain dapat 1 markah saja. Buat pembetulan sekarang. Okey, dah. Tak ada perkataan tertarik tu. Okey. Tak ada perkataan tertarik. Okey, baik. Kita lihat soalan ceraian B. Okey, ceraian B. Okey. Kali ini cikgu nak jawapan daripada Ayuni pula. Okey, cikgu bacakan soalan. Semakin ramai masyarakat Arab menerima Islam, walaupun terdapat apakah keadaan tersebut berlaku? Okey, cuba kongsikan jawapan awak
Ayuni? Kejap. Ya kan? Dalam Telegram. Kejap, cikgu. Ayuni awak snapshot guna Telegram. Lepas tu hantar dalam Telegram. Okey, kejap. Okey. Nabisha boleh follow? Nabisha boleh follow? Nabisha? Okey, kita lihat jawapan Ayuni. Alright, thank you. Okey, cikgu screenshot jawapan Ayuni. Alright. Okey, cikgu besarkan. Tu dia. Okey. Okey, baik. Okey. Nampak Ain? Nampak Nabisha nampak tak paparan? Nampak. Nampak Baik. Sekarang kita lihat bagaimana jawapan Ayuni ditanda dan adakah Ayuni dapat markah. Okey, cikgu buka kurungan di sini. Sifat Nabi menyampaikan dakwah dengan lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut fakta yang pertama. 1 markah. Tanpa paksaan. Fakta kedua. 2 markah. Dah dapat daripada 4. Contohnya Nabi mengajak masyarakat Arab dengan lemah lembut untuk memeluk Islam dalam dakwahnya. Okey, bagi contoh tetapi jawapan sama dengan F1. So di sini F1 yang berulang. Ulang. Sama dengan atas, tak ada markah di sini. Walaupun betul. Sebab apa? Berulang. Selain itu, seorang yang pemaaf. Contohnya Nabi memaafkan masyarakat Arab yang telah menyakiti dirinya. Seorang pemaaf, contohnya Nabi memaafkan masyarakat Arab yang telah menyakiti dirinya. Pemaaf. Cikgu tutup sampai sini sebab contoh ni sama saja. Memaafkan. So ini adalah fakta ketiga. Okey, Ayuni dapat 3 markah sahaja. 3 markah sahaja. Okey, secara kasarnya. Okey. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikut skema, Ayuni tak dapat 3 markah ni. Okey. Sekejap kita tengok skema dia. Dapat 3 markah. Ya, dapat. Sorry. Dapat 3 markah. Betul lah. Okey. Dapat 3 markah. Okey. Baik. Okey, 3 markah daripada 4. Okey, elakkan bagi contoh. Contoh ni mesti spesifik. Contoh ni mesti spesifik. Jangan ulang balik seperti dalam huraian. Dia tak jadi contoh kalau ulang balik huraian seperti jawapan Ayuni ni. Contohnya Nabi mengajak masyarakat Arab dengan lemah lembut untuk memeluk Islam dalam dakwahnya. Sama macam fakta di atas. Okey, kalau nak bagi contoh mesti spesifik. Okey, contohnya apa peristiwa Nabi menyampaikan dakwah dan dalam lemah lembut. Rasanya dalam buku teks tak dinyatakan. Dia nyatakan secara umum saja iaitu lemah lembut. Tak adalah. Kalau seorang pemaaf, ya, boleh. Contohnya dalam perang yang berlaku di Madinah. Okey, Nabi memaafkan. Okey, Nabi memaafkan tawanan lelaki itulah. Tawanan lelaki dengan beri syarat untuk bebas mesti mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai membaca dan menulis, barulah tawanan perang dapat dibebaskan. Tetapi soalan ni di Mekah. Okey, baik.
Jadi markahnya 3. Baik, kita lihat di mana lokasi jawapannya. Lokasi jawapannya ada dalam buku teks. Ni dia. Mula masih lagi muka surat 110 di sini. Perenggan ketiga. 1, 2, 3 di sini. Okey. Baik. Nampak Islam telah dapat diterima oleh orang ramai pada ketika itu kerana kemurnian ajaran Islam sendiri, 1 markah. Okey. Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah, 2 markah. Okey. Baginda berdakwah secara lemah lembut, 3 markah. Berhikmah. Okey, berhikmah ni bijaksana. Okey, bukan berhikmah ni bijaksana. Okey, tidak memaksa. Ya ni kawan Ayu ni dapat markah ni. Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerah Allah. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey. 5. Seterusnya muka surat 111 membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Okey, dan 6. Nabi membacakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Okey, memberi penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. Ni semua yang cikgu highlightkan warna, yang cikgu highlightkan inilah jawapannya. Okey, seterusnya ada lagi perenggan seterusnya, menanam keimanan yang tinggi. Okey, kemudian harta bukan menjadi ukuran utama. Okey, kesabaran yang tinggi dan pengorbanan merupakan kunci kejayaan Islam. Okey, inilah pelajar-pelajar sekalian, jawapan untuk soalan tersebut. Faham? Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, masa cikgu pun dah tamat. Cikgu pun ada kelas lain. Awak pun ada kelas lain kan? Okey, setakat ini kita tangguhkan sampai soalan 2B. Okey, tangguh sampai sini dulu. Untuk kelas akan datang kita sambung seterusnya soalan 2C dan seterusnya. Okey, setakat ni ada tak masalah? Okey tak? Okey ke cikgu? Saya faham je. Faham je kan? Tak? Walaupun tak nampak. Yelah. Ain macam mana Ain? Okey? Faham. Ain okey Ain? Faham. Baik. Nabisha macam mana? Ya, faham. Alhamdulillah. Okey, baik Jadi jangan ke mana-mana sebab cikgu nak print screen. Okey. Cikgu nak print screen sekejap. Okey, ni cikgu nak print screen untuk bukti kehadiran. Okey, baik. Sekejap Okey, sampai itu sajalah Cikgu rasa sampai situ saja. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan juga surah wal-as. Wal-as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Jangan lupa lengkapkan semua soalan dalam modul STAR tersebut. Lengkapkan. Okey, supaya kita boleh ulang kaji dalam kelas akan datang. Okey. Baik, jangan lupa solat. Okey. Dengar cakap ibu bapa. Okey, jaga diri baik-baik. Di sana kita jumpa lagi pada tahun depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama.